Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai sistem persaraan di Malaysia sebagai tugasan bagi kursus STQA 1023 di bawah bimbingan Profesor Dr. Zaidi. Berikut adalah merupakan ahli kumpulan bagi kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Maisuri, Siti Nur Fatihah, Nur Aina Najihah, Mas Rehan dan juga Nurul Ainul Syafiqah. Pengenalan. Apa itu persaraan? Persaraan merupakan status seseorang pekerja yang telah berhenti dari kerjanya, kini dipanggil sebagai pesara. Ia biasanya berlaku disebabkan telah mencapai had umur. Persaraan adalah peristiwa penting dalam kehidupan seseorang dan perancangan kewangan yang betul semasa fasa ini menjadi penting untuk memastikan masa depan yang selesa dan memuaskan. Di Malaysia, pencen persaraan memainkan peranan penting dalam menyediakan keselamatan dan kestabilan kewangan kepada pesara selepas tahun bekerja. Pencen persaraan juga dikenali sebagai kumpulan wang simpanan pekerja, iaitu KWSP, merupakan skim simpanan wajib yang direka bentuk untuk menyokong individu sepanjang perjalanan persaraan mereka. Di Malaysia, pencen persaraan menawarkan pesara sumber pendapatan yang boleh dipercayai untuk mengekalkan taraf hidup mereka dan menikmati persaraan tanpa bimbang. Dalam pembentangan ini, marilah kita mendalami mekanisme sistem persaraan di Malaysia. Bila kita perlu bersara? Rakyat Malaysia percaya lelaki maupun wanita harus bersara pada usia yang agak muda. Mereka kurang cenderung berbanding orang lain untuk berfikir bahawa persaraan harus datang pada usia yang ditetapkan. Di Malaysia, majikan boleh memberhentikan pekerja mereka selepas pekerja mencapai umur persaraan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Umur persaraan merupakan aspek penting dalam sistem keselamatan sosial sesebuah negara. Di Malaysia, umur persaraan telah berkembang dari semasa ke semasa sebagai tindak balas kepada perubahan demografi dan pertimbangan ekonomi. Pada September 2021, umur persaraan di Malaysia ditetapkan pada 60 tahun. Umur persaraan 60 tahun boleh digunakan untuk kedua-dua sektor, iaitu sektor awam dan sektor swasta, bagi memastikan pendekatan seragam untuk faedah persaraan merentas sektor pekerjaan yang berbeza. Walau bagaimanapun, terdapat perbincangan dan cadangan untuk mengkaji semula umur persaraan di Malaysia. Demikian kerana untuk menangani cabaran yang timbul daripada populasi yang semakin tua dan peningkatan jangka hayat, salah satu pertimbangan utama di sebalik penentuan umur persaraan ialah untuk menyeimbangkan antara menyediakan sokongan yang mencukupi untuk pesara, di samping itu menggalakkan penyertaan tenaga kerja. Dengan menetapkan umur persaraan pada 60 tahun, Malaysia menyasarkan untuk membolehkan pekerja yang lebih tua menikmati tahun persaraan mereka sambil mewujudkan peluang untuk individu yang lebih muda memasuki pasaran pekerjaan dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Adakah wujud sebarang isu baru tentang umur persaraan di Malaysia? Terdapat beberapa isu di negara kini yang menyatakan bahawa kenaikan umur persaraan kepada 60 sehingga 65 tahun mempunyai banyak implikasi positif kepada negara. Berdasarkan data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, penyertaan tenaga buruh dalam kalangan 55 sehingga 64 tahun adalah sebanyak 67.5% dan 81.5% dalam kalangan umur 25 sehingga 54 tahun pada tahun 2020. Dengan pengekalan tenaga kerja tua dalam tenaga buruh, hal ini dapat meningkatkan peratusan penyertaan tenaga buruh di Malaysia. Berdasarkan daripada Bank Dunia, peningkatan 1% dalam penyertaan tenaga buruh di Malaysia mampu meningkatkan GDP per kapita sebanyak 0.5%. Tambahan pula, mengikut survey daripada Employees Provident Funds (EPF) pada tahun 2020, peratus simpanan persaraan ahli KWSP berumur 54 tahun sehingga 59 tahun ialah RM240,800 Malaysia, manakala peratus simpanan persaraan bagi mereka berumur 60 sehingga 69 tahun ialah RM307,500 Malaysia. Ini menunjukkan bahawa individu yang bekerja melebihi umur 60 tahun mungkin boleh mengumpul simpanan persaraan tambahan. Di samping itu, jika lebih ramai individu kekal dalam tenaga kerja melepasi umur 60 tahun, mungkin terdapat pengurangan keperluan untuk program kebajikan sosial seperti pencen hari tua. Baiklah,
Saya akan menerangkan berkaitan persaraan penjawat awam yang terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah skim pensyen perkhidmatan awam Akta 227. Perkara-perkara yang akan dibincangkan adalah objektif skim pensyen, jenis-jenis persaraan dan juga jenis-jenis faedah persaraan. Yang kedua ialah kumpulan wang persaraan KWAP yang merupakan badan berkanun yang menguruskan skim pensyen bagi penjawat awam. Skim pensyen perkhidmatan awam dari segi objektifnya adalah yang pertama ialah memberi pengiktirafan dan penghargaan terhadap kecemerlangan seseorang anggota yang telah dicurahkan kepada kerajaan dengan penuh taat setia, dedikasi dan amanah. Yang kedua ialah berbentuk suatu ikatan ke atas anggota-anggota agar mereka terus berkhidmat dengan kerajaan. Dan yang terakhir ialah memberi jaminan saraan hidup kepada anggota-anggota setelah mereka bersara dari perkhidmatan kerajaan. Terdapat banyak jenis persaraan bagi penjawat awam di dalam skim pensyen. Yang pertama adalah persaraan paksa di bawah Seksyen 10. Antara syarat di bawah akta ini adalah mencapai umur 55 atau 56 tahun. Ini ialah persaraan wajib kerana cukup umur bersara. Bagi mereka yang dilantik sebelum 1 Oktober 2001, telah diberi opsi melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 3 tahun 2001 untuk memilih bersara wajib pada tahun umur 55 atau 56 tahun. Namun begitu, bagi pegawai atau pekerja berpencen yang sedang menghadapi suatu perbicaraan jenayah atau tindakan tata tertib yang mungkin berkeputusan dengan ia disabitkan atau dibuang kerja belum lagi selesai, mereka tidak dibenarkan bersara dengan perkhidmatannya dilanjut dan disifatkan sebagai cuti tanpa gaji sehingga keputusan kesnya diperolehi. Seterusnya, tidak berupaya menjalankan tugas kerana sakit. Pegawai atau pekerja berpencen yang didapati tidak berupaya menjalankan kewajipan jawatannya kerana kelemahan akal dan tubuh yang kekal hendaklah dihadapkan ke lembaga perubatan dan berasaskan perakuan lembaga tersebut dikemukakan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri untuk dibersarakan seperti yang digariskan oleh Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 1995. Faedah persaraan termasuk pencen yang tidak kurang daripada 1/5 daripada gaji akhir yang diterima layak diberi kepada mereka pada tarikh persaraan. Jenis persaraan yang kedua adalah persaraan di atas kehendak kerajaan atau menteri di bawah Seksyen 11. Sekiranya kerajaan menghendaki dan pegawai atau pekerja berpencen pula bersetuju, persaraan seperti berikut boleh berlaku. Yang pertama ialah demi kepentingan negara. Sekiranya kerajaan menghendaki seseorang pegawai atau pekerja berpencen untuk dilantik ke satu jawatan lain di bawah kuasa melantik yang berlainan dan dipersetujui oleh pegawai atau pekerja tersebut, maka ia bolehlah dibersarakan demi kepentingan negara. Seterusnya, demi kepentingan perkhidmatan awam atau perkhidmatan badan berkuasa berkanun atau pihak berkuasa tempatan. Kerajaan boleh menghendaki seorang pegawai atau pekerja berpencen yang berprestasi rendah atau merosot bagi satu jangka masa yang lama atau menghadapi masalah kesihatan yang berpanjangan tetapi tidak sampai ke tahap boleh dihadapkan ke lembaga perubatan. Sekiranya mereka bersetuju, bolehlah dibersarakan. Jenis persaraan yang seterusnya adalah persaraan pilihan di bawah Seksyen 12 telah disahkan dalam jawatan, iaitu telah diluluskan pemberian taraf berpencen berumur 40 tahun dan ke atas, mempunyai tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasuk kira. Permohonan persaraan pilihan disokong oleh Ketua Jabatan dan dikemukakan 3 bulan dari tarikh perakuan untuk bersara oleh jabatan dan perlu mengemukakan laporan tapisan keutuhan Badan Pencegah Rahsia bagi grade 27 dan ke atas sahaja. Seterusnya adalah jenis-jenis faedah persaraan. Skim pensyen di Malaysia juga memanjangkan faedah persaraan kepada tanggungan anggota berpencen yang meninggal dunia sama ada semasa-masa dalam perkhidmatan kerajaan ataupun selepas bersara. Faedah ini dikenali sebagai ganjaran terbitan dan pencen terbitan. Anggota berpencen yang bersara atau dikehendaki bersara dari perkhidmatan kerajaan layak dibayar faedah-faedah persaraan berikut. Yang pertama ialah pencen perkhidmatan, iaitu dibayar secara bulanan. Dan yang kedua ialah ganjaran perkhidmatan yang dibayar sekaligus. Yang ketiga ialah award wang tunai gantian cuti rehat yang juga dibayar sekaligus, iaitu yang dibayar bergantung kepada tempoh perkhidmatan yang diambil kira dan gaji hakiki bulanan yang akhir diterima. Yang keempat ialah ganjaran, iaitu 7.5% didarabkan dengan tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira dan didarabkan dengan gaji hakiki bulanan yang akhir diterima. Yang kelima ialah pencen, 1/600 didarabkan dengan tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira dan didarabkan juga dengan gaji hakiki bulanan yang akhir diterima. Ia juga tertakluk kepada pencen maksimum 3/5 daripada gaji akhir. Yang keenam ialah pencen hilang upaya.
Pencen hilang upaya merupakan faedah tambahan yang diberikan kepada seseorang anggota kerajaan yang dikehendaki bersyarat atas sebab-sebab kesihatan akibat daripada yang pertama ialah kecederaan yang dialami semasa menjalankan tugas, penyakit yang dihadapi kerana telah terdedah kepada bahaya-bahaya tertentu, dan yang ketiga ialah kemalangan dalam perjalanan. Yang ketujuh ialah pencen tanggungan. Pencen tanggungan merupakan suatu faedah persaraan tambahan yang diberikan kepada orang-orang tanggungan persara atau anggota tersebut telah meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami semasa menjalankan tugas-tugas rasmi atau penyakit yang dihadapi atau kemalangan dalam perjalanan, dengan syarat yang pertama ialah anggota tersebut telah meninggal dunia. Yang kedua ialah kematian yang telah berlaku dalam masa 7 tahun dari tarikh ia mula mengalami kecederaan atau mengidap penyakit. Seterusnya adalah kumpulan wang persaraan KWAP. Kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP ialah badan berkanun dan menguruskan skim pencen bagi pekerja awam Malaysia. KWAP ialah pengurus pelaburan tabung persaraan yang digunakan untuk membiayai tanggungan pencen kerajaan dan bertanggungjawab untuk pentadbiran dan pembayaran pencen kepada pesara sektor awam. KWAP ialah salah satu daripada 3 badan utama dalam sistem pencen Malaysia. Yang lain ialah kumpulan wang simpanan pekerja untuk pekerja sektor swasta dan lembaga tabung angkatan tentera untuk anggota tentera. Ia juga dianggap sebagai salah satu syarikat pelaburan kerajaan Malaysia GLIC. Kemudian, sejarah KWAP adalah sebelum penubuhan KWAP, dana pencen awam di Malaysia diuruskan oleh kumpulan wang amanah pencen yang operasinya berada di bawah tanggungan akauntan negara. Kumpulan wang amanah pencen meningkat daripada geran kerajaan awal sebanyak 500 juta ringgit Malaysia pada tahun 1991 kepada 42 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2007. Pada Mac 2007, KWAP ditubuhkan di bawah Akta Dana Persaraan dan mengambil alih semua kuasa, fungsi, aktiviti, aset dan liabiliti tabung amanah pencen. Pada November 2015, KWAP telah dilantik sebagai ejen kepada kerajaan untuk pengurusan keseluruhan dan operasi pembayaran yang mengambil alih peranan ini daripada bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam. Seterusnya, kita beralih kepada persaraan kaki tangan swasta, yang mana bagi kategori ini kita akan membincangkan mengenai 3 perkara, iaitu kumpulan wang simpanan pekerja, singkatannya adalah KWSP ataupun juga dikenali sebagai EPF. Seterusnya adalah Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso, yang mana juga dikenali sebagai SOSO, dan akhir sekali adalah Skim Persaraan Swasta yang mana singkatannya adalah PRS. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja ataupun KWSP, ianya ditubuhkan pada 1951 yang merupakan tabung simpanan persaraan tertua dan juga terbesar di dunia. Ianya melibatkan pekerja sektor swasta, pekerja tidak berpencen sektor awam dan juga pencarum sukarela. Pencarum terdiri daripada individu yang bekerja, pemilik perniagaan dan juga individu yang bekerja sendiri. Pencarum terbahagi kepada 2, iaitu individu yang wajib mencarum dan juga individu yang tidak diwajibkan mencarum. Caruman terdiri daripada 2 bahagian, iaitu pekerja sebanyak 11% daripada gaji mereka dan majikan pula adalah 13% bagi gaji yang kurang daripada RM5,000, manakala 12% bagi gaji yang melebihi RM5,000. Kadar dividen minimum dijanjikan sebanyak 2.5% bagi mereka yang mencarum dengan KWSP dan pembayaran dividen tahunan dikreditkan ke dalam akaun ahli berdasarkan simpanan ahli pada 1 Januari setiap tahun. Seterusnya, caruman wajib bagi KWSP adalah berdasarkan pendapatan bulanan mengikut kadar caruman bulanan. Ianya terdiri daripada syar majikan dan juga syar pekerja. Akaun KWSP terbahagi kepada 2, iaitu akaun 1 sebanyak 70% dan akaun 2 adalah sebanyak 30%. Apabila mereka telah mencapai 55 tahun dan juga masih bekerja, akaun 1 dan 2 akan digabungkan menjadi akaun 55 dan juga ditambah dengan akaun emas. Untuk pengeluaran, ianya terbahagi kepada 2, iaitu pengeluaran sebahagian dan juga pengeluaran penuh. Yang mana untuk pengeluaran sebahagian, apabila mereka mencapai umur 50 tahun, mereka dibenarkan untuk mengeluarkan sekali sahaja sama ada sebahagian ataupun kesemua simpanan akaun 2 mereka. Yang seterusnya untuk pengeluaran penuh, apabila mereka mencapai 55 tahun, semua simpanan akaun 55 mereka dibenarkan untuk dibuat pengeluaran. Dan juga untuk mereka yang telah berumur 60 tahun, mereka boleh mengeluarkan gabungan baki simpanan akaun 55 dan juga akaun emas mereka.
Seterusnya kita beralih kepada PRS. PRS adalah merupakan skim simpanan dan pelaburan jangka panjang untuk membantu penyimpanan persaraan secara sukarela. Ianya diuruskan oleh syarikat-syarikat swasta. Ianya ditubuhkan oleh kerajaan pada tahun 2012. PRS adalah merupakan suplemen tambahan bagi KWSP. Pencarum PRS terdiri daripada mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas. Pencarum PRS boleh memilih pilihan dana mereka sama ada dana teras ataupun dana pilihan sendiri. Setakat ini, penyedia PRS yang telah diluluskan adalah terdiri daripada 9 yang seperti yang disenaraikan di bawah. Amaun caruman minimum berbeza bergantung kepada penyedia yang dipilih oleh pencarum. Akaun PRS juga terbahagi kepada dua, iaitu sub-akaun A dan juga sub-akaun B. Pengeluaran bagi PRS juga terbahagi kepada dua, iaitu pengeluaran persaraan yang mana apabila pencarum telah mencapai umur 55 tahun dan juga pengeluaran pra-persaraan apabila pencarum adalah kurang daripada 55 tahun. Berikut adalah jadual bagi pilihan dana teras yang mana ianya merupakan berdasarkan umur pencarum. Apabila umur pencarum kurang daripada 45 tahun, ianya di fasa dana pertumbuhan yang mana ianya adalah berkonsepkan untuk mengembangkan portfolio pencarum. Apabila umur pencarum adalah di antara 45 dan 54 tahun, yang mana ianya adalah merupakan di fasa dana sederhana, ianya bertujuan untuk mengembangkan portfolio sambil menjana pendapatan. Dan akhir sekali adalah di fasa dana konservatif yang mana adalah pencarum berumur 55 tahun dan ke atas yang mana ianya bertujuan untuk menjana pendapatan yang konsisten dan menyediakan portfolio yang sedia untuk digunakan. Dan akhir sekali kita beralih kepada Perkeso. Perkeso telah ditubuhkan sebagai sebuah jabatan kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia bagi mentadbir, melaksana dan juga menguatkuasakan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan juga Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial Pekerja 1971. Pada 1985, status Perkeso telah berubah kepada sebuah badan berkanun dan pada 1992, Perkeso telah melaksanakan sistem saraannya sendiri iaitu sistem saraan baru Perkeso. Seterusnya, berikut adalah merupakan prinsip-prinsip Perkeso. Yang pertama adalah untuk memberi jaminan rawatan perubatan yang percuma. Seterusnya, menyediakan kemudahan pemulihan jasmani atau vocational. Seterusnya, untuk menyediakan faedah kewangan sekiranya pekerja mengalami hilang upaya daripada kemalangan ataupun mengidap penyakit yang menyebabkan mereka kekurangan upaya untuk bekerja ataupun tidak boleh bekerja lagi. Dan akhir sekali, mereka juga menyediakan kemudahan yang mana tanggungan pekerja akan menerima pencen bulanan sekiranya pekerja meninggal dunia. Prinsip mereka berdasarkan 3 prinsip teras iaitu Solidarity Fund, Replacement of Income dan juga kesaksamaan. Perkeso menyediakan perlindungan seperti yang berikut iaitu pekerja bermajikan, pekerja asing, perlindungan bagi pekerja domestik, pekerjaan sendiri dan juga suri rumah. Insurans pekerjaan yang mana semua majikan sektor swasta perlu membayar caruman bulanan bagi setiap pekerja, yang mana semua pekerja berumur 18 hingga 60 tahun perlu dicarumkan, kecuali pekerja yang berumur 57 tahun dan ke atas dan tiada caruman yang dibayar sebelum mencapai umur 57 tahun. Seterusnya, caruman bagi Perkeso adalah sebanyak 0.5% bagi skim bencana kerja dan juga skim keilatan, manakala 0.2% bagi sistem insurans pekerjaan. Skim perlindungan yang ditawarkan oleh Perkeso adalah skim bencana pekerjaan yang mana ianya adalah merupakan perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan ataupun penyakit khidmat yang berpunca ataupun terbit daripada pekerjaannya. Seterusnya adalah skim keilatan yang mana ianya memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja dari keilatan ataupun kematian akibat daripada sebarang sebab yang tidak berkaitan dengan pekerjaannya. Dan akhir sekali adalah sistem insurans pekerjaan yang mana ianya menyediakan penggantian pendapatan kepada orang berinsurans yang kehilangan pekerja. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya.
Seterusnya adalah kebaikan pencen. Yang pertama, persaraan di dalam penjawat awam. Yang pertama adalah akan mendapat jaminan pendapatan. Yang kedua, caruman majikan. Yang ketiga, jaringan keselamatan sosial. Yang keempat, risiko kemiskinan warga emas. Dan yang kelima, kesan positif kepada ekonomi. Kebaikan bersara di dalam penjawat awam. Yang pertama, jaminan pendapatan. Pesara akan menerima sejumlah wang dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan tahun perkhidmatan dan gaji purata mereka. Ini akan dapat memastikan keselamatan dan kestabilan kewangan pada para pesara. Yang kedua, caruman majikan. Ini akan dapat membantu membina dana pencen dan menyediakan sokongan dari segi keuangan tambahan untuk pesara-pesara. Yang ketiga, jaringan keselamatan sosial. Ini akan dapat memastikan bahawa walaupun mereka yang tidak mempunyai akses kepada pencen swasta atau simpanan yang mencukupi, boleh mempunyai beberapa bentuk pendapatan persaraan. Yang keempat, risiko kemiskinan warga emas, iaitu dapat mengurangkan risiko kemiskinan dalam kalangan pesara warga emas yang mungkin tidak mempunyai sumber kewangan yang lain. Yang terakhir adalah kesan positif kepada ekonomi, iaitu ia akan menggalakkan perbelanjaan pengguna dan mengurangkan beban program kebajikan sosial. Seterusnya adalah kebaikan pencen, iaitu persaraan di dalam kaki tangan swasta. Yang pertama adalah fleksibiliti dan pilihan. Yang kedua, pilihan pelaburan. Yang ketiga, kelebihan cukai. Yang keempat, perancangan harta pusaka. Dan yang kelima, mudah alih. Kebaikan bersara di dalam kaki tangan swasta. Yang pertama adalah fleksibiliti dan pilihan, iaitu pesara mempunyai lebih banyak pilihan mengenai cara untuk menerima pendapatan persaraan mereka, seperti pengeluaran sekaligus ataupun pembayaran secara berkala. Yang kedua adalah pilihan pelaburan, iaitu menawarkan pilihan pelaburan yang lebih banyak, membolehkan pesara mencapai pulangan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah kelebihan cukai, iaitu dapat mengurangkan pembayaran cukai individu. Yang keempat adalah perancangan harta pusaka, iaitu ia akan memudahkan perancangan harta pusaka dengan membenarkan penerima untuk menerima baki dana selepas pesara meninggal dunia. Yang kelima adalah mudah alih, iaitu boleh memindahkan pencen daripada satu majikan kepada majikan yang lain, membolehkan mereka untuk mengekalkan simpanan persaraan mereka walaupun mereka bertukar pekerjaan. Insiden akhir yang kami bawakan dalam pembentangan ini adalah 4 cabaran sistem persaraan di Malaysia, iaitu yang pertama inflasi, yang kedua literasi kewangan rakyat yang kurang memuaskan, yang ketiga pandemik dan yang keempat adalah ketidakcekapan intervensi kerajaan. Cabaran pertama dalam sistem persaraan adalah inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah peningkatan tahap harga barang dan perkhidmatan secara umum dari semasa ke semasa yang menyebabkan pengurangan kuasa beli. Seperti yang kita tahu, untuk menampung perbelanjaan kehidupan seharian, seseorang pesara bergantung kepada simpanan dan pulangan pelaburan kerana mereka sudah tidak lagi bekerja. Oleh itu, apabila inflasi berlaku, kadar inflasi akan melebihi pertumbuhan dana persaraan yang menyebabkan kuasa beli daripada simpanan para pesara ini akan merosot. Hal ini bermaksud jumlah wang yang sama akan membeli barang dan perkhidmatan yang kurang di masa hadapan. Sebagai contoh, pada tahun 2000, RM10 Malaysia mampu membeli sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Sedangkan pada tahun kini, RM10 Malaysia hanya mampu membeli makanan tengah hari sahaja. Inilah cabaran untuk seseorang pesara untuk mengekalkan taraf hidup dan menampung kenaikan perbelanjaan atau inflasi. Cabaran kedua iaitu literasi kewangan rakyat yang kurang memuaskan. Literasi kewangan ialah pengetahuan dan pemahaman tentang pelbagai konsep kewangan termasuk pengurusan belanjawan, penyimpanan, pelaburan dan perancangan persaraan. Yang pertama, perancangan persaraan yang tidak memadai. Orang ramai tidak waspada akan kepentingan dan cara merancang persaraan yang komprehensif. Sebagai contoh, dilaporkan pada bulan Mac lalu, Bank Negara Malaysia memberi amaran bahawa purata rakyat Malaysia berisiko kehabisan simpanan persaraan 19 tahun sebelum kematian mereka.
Yang kedua, pemahaman terhadap pilihan pelaburan. Orang ramai tidak mengenali instrumen pelaburan dan cara membuat keputusan yang berinformasi tentang pelaburan simpanan yang sesuai dengan diri mereka. Contoh instrumen pelaburan yang boleh dilakukan adalah melabur di dalam ETF. ETF atau Exchange Traded Fund merupakan sebuah instrumen pelaburan di mana beberapa saham syarikat atau komoditi atau bond dihimpunkan menjadi sebuah dana yang boleh didagangkan di pasaran saham kepada orang ramai. ETF di Malaysia membenarkan kita melabur di dalam 30 syarikat terbesar di KLCI seperti syarikat Maybank, Petronas Chemicals, CIMB Bank dan banyak lagi di dalam satu dana. Pelaburan ini sesuai kerana kos melabur yang rendah dan telus berbanding melabur di dalam unit amanah saham. Ketiga, simpanan yang tidak cukup dan hutang. Rakyat mengalami kesulitan menyimpan wang persaraan kerana kurang memahami faedah simpanan secara berkala dan impak pertambahan berkesan dari semasa ke semasa serta pengurusan hutang yang tidak efektif menyebabkan hutang dengan faedah tinggi yang boleh menghalang simpanan persaraan. Dan yang keempat, ketidakmampuan menilai risiko persaraan. Rakyat tidak mampu mengambil langkah yang tepat berkaitan dengan persaraan seperti risiko inflasi, risiko jangka hayat dan risiko ketidakstabilan pasaran. Cabaran dalam sistem persaraan yang ketiga iaitu pandemik seperti pandemik COVID-19 yang bermula pada awal tahun 2020 telah memberi kesan yang ketara dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, impak ekonomi. Gangguan ekonomi seperti penutupan perniagaan, kehilangan pekerjaan dan pendapatan berkurang bukan sahaja mempengaruhi individu dalam membuat simpanan persaraan, malah mengakibatkan mereka perlu membuat pengeluaran awal bagi memenuhi keperluan segera melalui air lestari, air citra dan air sinar. Kedua, ketidakstabilan pasaran. Pasaran kewangan mengalami penurunan ketara semasa pandemik yang mempengaruhi prestasi pelaburan persaraan. Pesara atau individu yang akan bersara mungkin mengalami penurunan nilai portfolio persaraan mereka yang akan mempengaruhi pendapatan persaraan jangkaan mereka. Ketiga, penangguhan persaraan. Penangguhan persaraan kerana ketidakpastian kewangan di musim pandemik ini mempengaruhi rancangan persaraan dan memerlukan penyesuaian dalam merancang kewangan individu. Keempat, kos penjagaan kesihatan. Peningkatan kebimbangan kesihatan dan kos perubatan semasa pandemik menekan keperluan mempunyai perlindungan kesihatan yang komprehensif dan simpanan yang mencukupi bagi menampung kos penjagaan kesihatan semasa persaraan. Cabaran terakhir dalam sistem persaraan di Malaysia ialah ketidakcekapan intervensi kerajaan. Campur tangan kerajaan dalam sistem persaraan memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan, peraturan dan pengawasan untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan kewangan pesara. Pertama, penangguhan reformasi. Ketidakcekapan intervensi kerajaan boleh menghalang sistem daripada menyesuaikan diri dengan demografi yang berubah, keadaan ekonomi dan cabaran yang muncul. Kedua, sokongan yang tidak cukup. Ketidakcekapan campur tangan kerajaan menyebabkan kekurangan dalam program sokongan kerajaan untuk pesara seperti skim pencen atau jaringan keselamatan sosial. Ketiga, prosedur yang rumit. Prosedur birokrasi yang rumit menghalang individu daripada mendapatkan faedah persaraan dan sokongan, membawa kepada kekecewaan dan kurang penyertaan dalam skim persaraan yang disokong kerajaan. Keempat, kurang telus. Ketidakcekapan kerajaan boleh menyebabkan kepercayaan orang awam berkurang, menyebabkan mereka skeptikal dengan keberkesanan dan keadilan program persaraan. Kelima, pengagihan yang tidak adil. Pengagihan manfaat persaraan dan sumber yang tidak adil mempengaruhi segmen tertentu dalam populasi secara tidak seimbang. Dan yang terakhir, penjangkauan dan kesedaran yang terhad. Kerajaan sendiri tidak proaktif dalam memastikan rakyat merancang persaraan mereka kelak, menyebabkan kesedaran yang rendah di dalam kalangan orang awam tentang skim persaraan sedia ada dan sumber perancangan kewangan. Maka dapat disimpulkan bahawa secara keseluruhannya, sistem persaraan di Malaysia memainkan peranan penting dalam menyediakan keselamatan kewangan dan kestabilan kepada populasi yang menua. Walaupun negara ini telah membuat kemajuan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat cabaran yang perlu diatasi untuk memastikan landscape persaraan yang mampan dan inklusif. Meningkatkan kesedaran awam, menggalakkan penyertaan yang lebih aktif dalam skim persaraan swasta dan terus menyesuaikan sistem dengan demografi dan realiti ekonomi yang berubah adalah kawasan utama yang memerlukan perhatian. Dengan mendorong kerjasama antara kerajaan, majikan dan rakyat, Malaysia dapat membina sistem persaraan yang kukuh yang membolehkan pesara untuk menikmati kehidupan selepas bekerja dengan selesa dan bermaruah. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.